Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kongsi sini. Betul ya? Kongsi sini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk fasa yang kedua Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kita diingatkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk menerangkan ayat-ayat dan juga memberi perbezaan di antara baik dan buruk. Maknanya Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Untuk memberi penjelasan kepada umat Islam antara perkara baik dan buruk. Bayangkan kalau kata Al-Quran tak diturunkan, maka bagaimanakah manusia dapat membezakan perbuatan itu baik atau buruk? Kita, Alhamdulillah, kita dilahirkan pada kurun ke 19. Yang ini pada tahun 21. Kita telah diajar oleh ibu ayah, kita diajar oleh guru tentang suatu perbuatan itu. Perbuatan yang baik kita nampak jelas baik, yang buruk buruk. Kita pergi sekolah pun semua diajar tentang baik buruk perbuatan, maka jelas semuanya bersumberkan kepada Al-Quran. Bayangkan satu umat yang tidak ada Al-Quran, yang tidak tahu tentang nilai-nilai perbuatan manusia, bagaimana mereka nak bezakan di antara perkara baik dan buruk? Sudah pasti bila kita tidak ada Al-Quran, sukar untuk mereka membezakan perbuatan itu sesuai dalam norma masyarakat atau tidak. Mereka akan keliru. Contohnya perbuatan seperti zirah kawan, sedang marah. Kita, Alhamdulillah, kita tahu perkara itu baik, tetapi bagi masyarakat yang tak tahu perbuatan itu baik dan buruk, mereka akan terperinga, boleh tak ni, boleh tidak. Maka itulah pentingnya adanya Al-Quran yang diturunkan untuk memberi penjelasan, membezakan di antara baik dan buruk. Muslimin muslimat yang sekalian, Al-Quran diturunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur pada malam yang diberkati, iaitu malam 10 akhir Ramadan. Pada bulan Ramadan yang mana pada setiap tahun umat Islam akan menyambut malam nuzul Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan bacaan pada bulan Ramadan. Maknanya kena jadikanlah sebagai satu-satu ibadah untuk kita penuhi bulan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Tadi saya tanya kepada muslimat di flat saya yang Kuala Lumpur, setelah selesai membaca solat tarawih, saya tanya kepada mereka, berapa ramai kita ni yang pandai baca Al-Quran? Kata mereka kata ada yang tahu, ada yang tak tahu, dan kebanyakan mereka tak tahu baca Al-Quran. Bila tak tahu baca Al-Quran, bayangkan betapa ruginya mereka tak dapat nak memanfaatkan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran pahalanya satu huruf satu pahala, bukannya satu perkataan. Bayangkan satu huruf, satu baris Al-Quran tu ada sebanyak lebih kurang 60 ke 70 huruf. Satu huruf satu pahala ataupun 10 pahala. Kalau kata 70 huruf bermaksud 700 pahala, digandakan pula pada bulan Ramadan. Inilah pahala-pahala yang dihidangkan kepada umat Islam. Bagaimana mereka dapat mengambil hidangan tersebut sedangkan mereka tak dapat baca Al-Quran? Saya katakan kepada mereka, rugi sangat. Sekiranya kita tak dapat nak ambil peluang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nak baca macam mana Ustaz, sedangkan kami ni tak tahu baca Al-Quran. Kami ni tak tahu baca Al-Quran, tak kenal huruf. Pengalaman saya mengajar Al-Quran, hatta yang dewasa sekalipun, mereka tak dapat nak membezakan huruf-huruf dalam Al-Quran. Alif bata, huruf ain, huruf ghain, huruf fa, qaf, tak tahu nak bezakan.
Malang sekali. Bila kata tak mampu baca Al-Quran, bagaimana kita nak jadi imam di rumah? Saya menggesa pada semua mereka yang hadir solat tarawih supaya menjadikan bulan ini sebagai permulaan untuk kita menghidupkan Al-Quran. Nak hidup macam mana? Hiduplah dengan mula untuk belajar Al-Quran. Mula untuk kenal huruf. Mula untuk belajar tajwid. Mula untuk mengkaji Al-Quran. Bagi mereka yang telah pandai baca Al-Quran, istiqamah baca Al-Quran dan fahamkan apa yang dibaca itu, barulah kita akan jadi hamba yang diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan digunakan pahala-pahala yang berlipat ganda. Muslimin muslimat yang sekalian, stop daripada kita membaca WhatsApp, baca Facebook. Kita baca WhatsApp boleh, baca Facebook boleh, baca buku-buku agama boleh, tetapi baca Al-Quran kenapa tak boleh? Kita belajar bahasa Inggeris boleh, kita sampai keluar negara, sampai Amerika, sampai Britain, Jepun boleh, tetapi kita gagal untuk membaca Al-Quran. Saya pernah test bacaan seorang pekerja kilang yang telah berusia lebih kurang 50, hampir 60, dan pencin dah. Kebetulan saya mengadakan kursus untuk pemantapan ibadah. Saya tanya, saya minta seorang peserta tu baca surah Al-Fatihah. Saya kata, bang, tolong baca surah Al-Fatihah nak dengar jap. Dia pun baca. Sampai satu ayat, siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Saya kata, pakcik, abang, salah bacaan tu. Siratal ladzina ngam, bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Bayangkan jika bacaan salah bermula sejak dia muda lagi, zaman muda lagi dia baca salah, sampai umur 60-an pun salah. Bayangkan betapa teruknya bacaan dia dalam solat. Agak-agak adakah solat dia akan terima Allah Ta'ala? Sebab tu bila kata kita saban tahun hendaklah semak bacaan kita bersama para asatizah. Jumpa ustazah, tolong semak bacaan saya ustazah, tolong semak bacaan saya ustaz, adakah bacaan saya betul? Sebab dalam Fatihah, dalam solat, bacaan Fatihah, tahiyat, salam dan takbir adalah rukun qauli yang wajib dibaca dengan betul. Jika salah bacaan Fatihah, solat kita akan terbatal, tak diterima Allah Ta'ala, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, sebab tu bila kata datangnya Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, bulan nuzul Al-Quran, maka kita akan tekad pada Ramadan ini untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baiki bacaan. Yang tak kenal huruf, mulalah belajar untuk kenal huruf. Yang tak tahu tajwid, kena tajwid. Bacaan tu biarlah betul sudut, sebutan dan tajwid. Biarlah kita jadi imam yang tahu hukum hakam. Biarlah kita hafaz sikit-sikit ayat Al-Quran. InsyaAllah. Bila kata kita menjadikan kelaziman baca Al-Quran setiap hari, kita akan fasih bacaan. Yang kita tak fasih bacaan tu sebab kita jangan baca. Kita hanya tunggu Ramadan saja untuk baca Al-Quran. Jadi, bila kata kita baca setiap hari, baca setiap malam, insya-Allah sebutan kita dalam Al-Quran tu akan difasih dan lancar. Kadang kita join kurs tadarus Al-Quran dan dianjurkan di masjid-masjid. Betapa teruknya bacaan setengah kaum-kaum kita ni yang rosak aspek tajwid, sebutan. Kita rasa kesian. Ya? Rasa kesian. Baiki bacaan hari ni, Ramadan ni, jadikan Al-Quran sebagai sasaran kita untuk kita memantapkan bacaan sebutannya itu, dan ketika sama kita baca terjemahan dia supaya kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak.
Kita tak nak baca sekadar baca, tetapi tak tahu apa yang Allah nak. Kita tak faham bahasa Arab, kita tengok terjemahan dia. Bila kata kita baca Al-Quran, baca terjemahan, insya-Allah benda tu akan masuk dalam hati kita. Barulah kita akan jadi akhlak Al-Quran. Kita jadi insan yang mengikut apa yang Allah nak berdasarkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini datang bukan sahaja sebagai panduan hidup, tetapi juga sebagai syifa. Betapa ramai orang sakit, sakit jiwa, sakit rohani, sakit perasaan, sakit sebab tidak baca Al-Quran. Bagi mereka yang baca Al-Quran, dia akan rasa tenang, dia akan rasa bahagia, dia akan jumpa dan keluar terhadap setiap permasalahan yang dia hadapi. Sebab tu kita baca Al-Quran ni, hati akan jadi seronok. Semalam saya telah mengislamkan seorang lelaki Cina. Dia kata sebelum Islam, dia rasa macam kosong, tak tahu nak buat apa. Pergi kerja, balik kerja, makan, mandi, tidur. Dia tak tahu adakah kehidupan dia setakat itu. Adakah segitu kehidupan dia? Kan mati. Tetapi bila masuk Islam, alhamdulillah dia terasa jiwanya terisi seperti bunga yang sedang kembang. Itu nama iman. Bila dia Islam, dia tahu, oh, Islam ni kena buat ibadah. Ibadah apa? Ibadahnya seperti baca Al-Quran, belajar mendalami agama, solat, bersedekah. Dia nampak semua tu, alhamdulillah, dia syukur sangat-sangat bila ditakdirkan untuk memeluk agama Islam. Kita adalah Islam ni, kita tahu bahawa ibadah kita banyak. Bukan sekadar kita bekerja, bukan sekadar kita tidur, bukan sekadar kita makan. Kita yang Islam lama ni, wajiblah kita melaksanakan tuntutan Allah SWT agar hidup kita ni tak boring, tak bosan. Berapa lama Al-Quran tu terhidang dalam mata kita ni? Sejak daripada zaman kita sekolah rendah lagi, kita tak baca Al-Quran. Sebab tu jiwa kita seperti mana orang-orang yang bukan Islam. Jiwa kita serabut, jiwa kita meronta-ronta, nak lepas daripada perasaan tertekan. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, insya-Allah itulah penawar yang Allah sediakan bagi kita supaya kita masa tenang, aman damai. Dan akhir sekali saya mohon kepada semua supaya jadikan Ramadan kali ini sebagai target untuk kita menghatam Al-Quran. Target satu hari satu juzuk. Susah ke? Tak susah. Bila kita istiqamah, kita akan sayang nak tinggal Al-Quran. Kita sayang nak tinggal Al-Quran. Kita akan sentiasa baca. Waktu bangun sahur baca, waktu tunggu nak buka puasa nak buka puasa kita baca, waktu kita nak tusak pun kita baca, waktu mana-mana lapang pun kita akan baca. Sebab tu pesan ulama, jangan baca Al-Quran pada waktu lapang, tetapi lapangkan masa untuk baca Al-Quran. Baiklah, untuk akhir sekali saya menutup dengan kalimah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.